Pada pukul 7 pagi, rakan Jane iaitu Nelson terkejut apabila membuka pintu pada pagi itu dan ternampak sesuatu di hadapan rumahnya. Nelson terkejut apabila dia menyedari bahawa itu adalah Jane dan dia sudah membeku. Dia memegang kolarnya dengan berhati-hati mengalihkannya ke beranda. Nelson yakin dia sudah mati dan dia masih ingat melihat beberapa buih keluar dari hidung Jane. Pada malam 20 Disember 1980, Jane telah pergi ke sebuah bandar tempatan pada malam itu untuk bertemu dengan beberapa rakannya. Dia menghabiskan masanya di Boston American Legion, iaitu tempat biasa bagi orang muda untuk bertemu dan menghabiskan masa bersama. Jane memandu Ford LTD milik bapanya yang mempunyai pacuan roda belakang dan tidak mempunyai brek anti kunci. Jane Hilliard yang berusia 19 tahun memandu dalam perjalanan pulang ke rumah ibu bapanya di Langby, Minnesota. Di sepanjang jalan desa, sedang dia memandu, keretanya terbabas dari jalan dan merempuh parit. Cuaca pada ketika itu bersalji dan berangin. Jane tahu dia tidak akan bertahan dalam kereta yang rosak sehingga pagi. Akibatnya, Jane memutuskan untuk berjalan kaki ke rumah rakannya yang berjarak sejauh 3.2 kilometer. Dia tidak berpakaian untuk cuaca sejuk selengkapnya, hanya dengan jaket, seluar dan boot cowboy semasa dia berjalan. Bahangnya semakin hilang dari tubuhnya. Selepas sejam, dia sampai ke rumah kawannya, namun belum sempat dia sampai ke pintu, dia rebah kerana kesejukan. Pada pukul 7 pagi, rakan Jane iaitu Nelson terkejut apabila membuka pintu pada pagi itu dan ternampak sesuatu di hadapan rumahnya. Nelson terkejut apabila dia menyedari bahawa itu adalah Jane dan dia sudah membeku. Dia memegang kolarnya dengan berhati-hati mengalihkannya ke beranda. Nelson yakin dia sudah mati dan dia masih ingat melihat beberapa buih keluar dari hidung Jane. Jane sangat kaku sehingga Nelson dan rakannya tidak dapat meletakkan Jane di dalam taksi truk. Mereka terpaksa mengambil kenderaan rakannya sebagai ganti. Nelson dan rakannya dengan berhati-hati memasukkan Jane ke dalam kenderaan dan membawanya ke hospital berdekatan. Hospital itu terletak di Boston yang terletak kira-kira 10 minit pemanduan dari rumah Nelson. Doktor pada mulanya melihat keadaan Jane, tidak percaya bahawa dia mempunyai peluang untuk hidup. Kulit Jane membeku dengan sangat pejal sehingga tidak dapat menusukkannya dengan jarum. Suhu badan Jane terlalu rendah untuk dikesan termometer dan Jane benar-benar kaku. Doktor tidak boleh mengangkat lengannya atau membuka mulutnya. Matanya tidak bertindak balas terhadap cahaya. Bagaimanapun, doktor mendengar rengekan yang sangat samar keluar dari mulutnya. Mereka membungkus Jane ke dalam selimut haba elektrik dan dia perlahan-lahan mencair. Selepas beberapa ketika, mereka dapat merasakan nadi, lapan degupan jantung yang lemah seminit. Pada waktu tengah hari, Jane tersedar dan meminta segelas air. Dia bimbang tentang apa yang bapanya akan katakan tentang keretanya yang rosak itu. Selepas 3 hari, dia boleh menggerakkan kaki dan tangannya. Selepas 49 hari, Jane meninggalkan hospital tanpa sebarang kerosakan fizikal atau mental pada tubuhnya. Para saintis mengatakan tubuh manusia bertindak balas terhadap kesejukan yang melampau seperti haiwan berhibernasi. Apabila badan menjadi sejuk, aliran darah menjadi perlahan yang bermaksud kurang oksigen diperlukan untuk metabolisme. Biasanya, otak boleh bertahan 3 hingga 6 minit tanpa oksigen sebelum sebarang kerosakan otak yang serius berlaku. Akibatnya, doktor sangat berhati-hati apabila mengisytiharkan mangsa hipotermia mati. Pada masa kini, Jane menjalani kehidupan yang sederhana. Dia telah berkahwin dan telah pun bercerai dan juga mempunyai anak. Walau bagaimanapun, sejak kejadian itu, Jane tidak pernah lagi memandu di jalan raya yang berais pada waktu malam lagi.